Hai guys, senang cerita datang lagi. Cerita untuk kali ini merupakan filem keluarga bertajuk Ip. Filem ini mengisahkan gadis kecil yang menyerupai burung. Filem ini bermula di sebuah bandar kecil di Belanda. Seorang lelaki pertengahan umur bernama Wat tinggal bersama isterinya, Tin. Mereka tinggal di ladang terpencil yang dikelilingi oleh hutan dan kawasan lapang terbuka. Wat suka melihat burung sebagai hobi. Dia sering masuk ke hutan dan mengkaji burung dengan teropongnya. Suatu hari ketika Wat sedang memerhatikan burung, dia mendengar suara kicauan burung berada berdekatannya. Dia pergi untuk memeriksa bunyi tersebut dan mendapati seekor makhluk kecil terbaring di tanah. Makhluk itu bersaiz telapak tangannya. Ia mempunyai badan dan wajah seperti manusia tetapi mempunyai sayap pada lengannya. Ia menyerupai budak perempuan yang kecil. Wat mendongak ke langit untuk mencari ibunya tetapi tidak melihat kelibat burung lain. Makhluk aneh seperti itu membuat Wat teruja. Lalu dia membawa budak tersebut ke rumahnya untuk menunjukkan kepada isterinya. Tin terkejut melihat gadis kecil itu bersayap. Wat mendakwa bahawa gadis menyerupai burung itu sangat jarang berlaku, malah tidak pernah berlaku. Tin kemudiannya menyediakan bakul untuk gadis tersebut dan menggunakan bakul sebagai buaian untuk gadis kecil itu. Tin mencadangkan agar mereka menghubungi polis dan menyerahkan gadis itu, tetapi War mahu menunggu dulu, mungkin ibu bapa gadis itu akan tiba untuk mencari anaknya. Kemudian Wat melihat Tin dengan penuh kasih menyanyikan lagu untuk meniduri si kecil tersebut. Tin dan Wat tidak mempunyai anak, jadi mereka memutuskan untuk menjaga gadis kecil itu seperti anak mereka sendiri, sekiranya tiada yang menuntut gadis tersebut. Tin mencelupkan jari ke dalam air dan memberi makan kepada gadis kecil itu. Pada waktu malam mereka melihat gadis tersebut tidur dengan keadaan yang sangat comel dan terpesona dengan kelakuan anak kecil tersebut. Mereka memutuskan untuk memberinya nama Vigel. Keesokan harinya, Tin membeli patung Barbie dan menggunakan pakaian patung tersebut ke Vigel. Sementara itu, War mahu membeli kereta sorong untuk membawa gadis tersebut keluar agar ia dapat merasakan seperti bayi normal yang lain. Tetapi ketika mereka meletakkannya di kereta dorong dengan selimut, sayapnya masih kelihatan. Jadi Tin memotong sepasang stokin dan menjahit menjadi sarung sayap kecil untuk menyembunyikan sayap Vigel. Sarung tersebut berfungsi, dan kedua-dua mereka membawa anak perempuan baru mereka berjalan-jalan di bandar. Semasa berjalan, Vigel membuat bunyi. Seakan-akan ingin bercakap. Tetapi Wat percaya bahawa anaknya hanya membuat bunyi kicauan seperti burung kerana anaknya lebih ke arah burung berbanding manusia. Beberapa wanita dari bandar gembira melihat anak baru itu. War memberitahu mereka bahawa mereka baru saja mengambil anak angkat baru. Ketika ditanya mengapa dia sangat kecil, keduanya mengakhiri perbualan dan pergi. Banyak masa telah berlalu dan Vigel semakin bertambah besar. Dia sekarang hampir tidak muat masuk ke dalam bakul meja makan. Dia masih belum belajar bercakap dan hanya membuat bunyi kicauan burung. Satu hari Tin menyedari bahawa Vigel cuba untuk terbang. Seiring masa berlalu, dia mula bertindak lebih seperti burung daripada seorang manusia. Time tertekan dengan kenyataan itu, kerana dia mahukan anak perempuannya untuk menjadi lebih seperti manusia. Walaupun dia berbeza, Tini cuba mengajar dia bercakap dan makan dengan kakinya. Kedua-duanya telah membuat buaian kecil untuk Vigel tepat di sebelah mereka katil, tetapi dia akan melompat ke tempat tidur mereka dan tidur di antara pasangan itu apabila merasa takut. Suatu hari Tin mendengar Vigel menyebut perkataan Mama. Dia fikir gadis itu memanggilnya Mama. Sejak hari itu, dia mengajarnya huruf, tetapi kelihatan Vigel tidak dapat mempelajarinya kerana semula jadinya yang lain. Dia juga memerhatikan Vigel sedang makan serangga dari lantai, sambil berfikir itu adalah normal bagi burung untuk memakan serangga. Dia menghidangkan cacing di atas pinggan dan mengajarnya menggunakannya kaki untuk makan. Apabila Vegeta tidak dapat melakukannya, Tin akan kecewa. Dia percaya bahawa Vigel hanya dapat belajar adab dengan melihat orang lain di sekelilingnya. Keesokan harinya dia membawa Vigel ke sebuah restoran. Dia melihat burung membuka sayapnya dan cuba meniru aksi tersebut. Takut diperhatikan, Tin membawanya ke tandas dan memintanya untuk mengepakkan sayapnya. Di sana dia menunggu di luar sambil bercakap dengan seorang wanita.
Tin menunggu dan risau akan Vigil, dan Tin membuka pintu dan melihat hanya kasutnya yang tinggal. Dia mendapati Vigil telah terbang keluar dari tingkap. Tin cuba memanggil namanya tetapi tidak berjaya. Tin pulang ke rumah, dan masih risau akan anak perempuannya dan memberitahu Watt mengenai kehilangan itu. Mereka menganggap bahawa Vigil tidak mungkin terlalu jauh, jadi mereka pun berjalan ke bandar untuk mencarinya. Sementara itu, terlihat Vigil sedang terbang dengan sekumpulan burung. Seakan-akan sedang bermain, dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan kerana angin kuat dan mendarat di atas katil seseorang melalui tingkap. Ternyata bilik itu milik seorang gadis kecil bernama Loka. Loka terpesona melihat sayap Vigil dan bertanya di mana dia mendapatnya. Ayah Loka tidak mempunyai masa untuk bermain dengannya, jadi dia mempunyai banyak masa bermain Jian Vigil. Di tempat lain, Watt dan Tin sampai ke bandar dan bertanya kepada beberapa orang. Apabila mereka tidak mendapat maklumat yang mereka perlukan, mereka akan memutuskan untuk bermalam di hotel. Sementara itu, Loka berpura-pura bahawa dia juga burung dan membawa Vigil ke memanjat. Vigil dengan mudah memanjat dan tidur di dahan sambil Loka tidur di bawah pohon untuk menunggunya. Watt dan Tin tidak dapat menginap di hotel kerana semua bilik telah ditempah, entah bagaimana akhirnya mereka datang ke pokok yang sama dan tidur di bawahnya. Pada waktu pagi pasangan itu bertemu Loka, dan memberitahu mereka tentang seorang gadis burung sedang tidur di atas dahan. Tetapi sebelum mereka sempat menemuinya, Vigil sudah terbang jauh. Semasa pasangan itu cuba pergi, Loka mengikuti mereka, dan memberitahu bahawa ia akan membantu mereka mencari Vigil. Mereka naik bas sambil mengikuti kawanan burung. Tin tidak mahu membawa Loka dengan mereka kerana risau akannya, tetapi gadis kecil itu mendakwa bahawa dia dapat menjaga dirinya sendiri. Vigil terbang dengan kawanan burung tetapi tidak dapat bertahan lama kerana saiznya. Dia mendarat di bumbung gereja. Orang ramai melihatnya dan memanggil pasukan bomba untuk membawanya turun. Ketika ahli bomba hendak menghampirinya, dia melihatnya sudah terbang kembali. Orang-orang menganggap gadis itu dibawa oleh helang. Berita itu tersiar di televisyen dan Watt sempat melihatnya. Pasangan itu kemudian pergi ke balai bomba dan mencuba untuk memberitahunya tentang keadaan sebenar Vigil. Dia hampir tidak mempercayai mereka tetapi memberitahu mereka bahawa kawanan burung tersebut pergi ke selatan. Dia malah menawarkan untuk menolong mereka mencarinya. Kumpulan itu kemudian menuju ke selatan. Sementara itu, Vigil telah sampai di sebuah rumah kecil. Dia duduk di tingkap sambil memerhatikan beberapa burung. Ketika burung terbang, Vigil turut menyertai mereka, tetapi ketika itu tembakan pistol didengar. Kumpulan itu mengikuti bunyi tersebut dan Loka menemui sarung sayap Vigil di bahagian bawah telaga. Mereka menggunakan alat pemadam kebakaran untuk turun ke perigi dan melihatnya dan ia sememangnya kepunyaan Vigil. Malam semakin hampir tetapi pasangan itu masih belum menjumpai Vigil. Jadi mereka pergi ke hotel untuk berehat. Tin telah mula mengganggap Lodge sebagai anak perempuannya sendiri. Pada waktu malam Loka memperhatikan seorang budak lelaki pelik di pohon di luar biliknya. Dia menemuinya dan bersembang dengannya. Kemudian pada waktu malam, budak itu tidur di atas katilnya dan mendengar bunyi dari bawahnya. Semasa dia memeriksa, dia terkejut melihat Vigil tidur di bawah katilnya. Budak tersebut terus mendapatkan Loka dan memberitahunya. Kedua-duanya kembali dan melihat Vigil masih ada. Kesemua mereka berada di bawah katil dan tidur di situ. Loka bangun pada pagi itu dan terus memanggil kedua orang tua itu. Anak-anak berlari untuk memanggil ibu bapa Vigil, tetapi Vigil telah terbang semula dan pergi lagi sebelum mereka sempat menemuinya. Kini tiba masanya untuk kumpulan itu meneruskan usaha. Namun, Loka tidak mahu meninggalkan rakan barunya itu. Dia satu-satunya kawan yang pernah dia ada, dan tidak seperti Vigil, dia tidak melarikan diri. Tin memahami gadis kecil itu dan membiarkannya tinggal. Mereka bertiga kemudian meneruskan perjalanan, tetapi anggota bomba menjadi lemah dan memutuskan untuk tinggal di bangsal berdekatan. Pasangan tersebut meneruskan perjalanan dan masuk ke hutan di mana mereka menyeberangi sungai. Watt telah keletihan dan memberitahu Time bahawa mereka mesti berehat. Mereka kembali ke gudang dan tidur. Pada waktu malam ahli bomba bangun dan mendengar suara kicauan. Dia melihat Vigil tergantung di atas pokok.
Ada sesuatu tersekat pada sayapnya semasa terbang. Anggota bomba menyelamatkannya dan melepaskan ikatan itu. Tetapi selepas itu Vigel terus segera terbang dan pergi lagi. Pada pagi itu, ahli bomba itu menemui pasangan tua tersebut dan memberitahu tentang pertemuan itu dan Vigel dalam keadaan baik-baik sahaja. Dia kemudian meminta diri dan pasangan tua tersebut pergi ke pantai untuk menemui Vigel. Mereka akhirnya menyedari bahawa dia telah dewasa dan memerlukan kebebasan dan pasangan hanya memerhati Vigel. Pasangan ini merancang untuk menaiki bas pulang ke rumah, tetapi Watt mendengar bunyi kicauan lagi. Dia berlari ke arah laut dan menyelamatkan Vigel yang telah terjatuh ke laut dan membawanya kembali. Pasangan itu melihat bulan dan rasa bersyukur kerana anak mereka telah kembali. Tetapi keesokan harinya mereka melihat dia cuba terbang melalui tingkap lagi. Pasangan ini berasa serba salah kerana menahan kemahuan Vigel dari mendapat kebebasan. Mereka akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Dengan gembira, Watt dan Tin membawanya ke kawasan hutan di mana mereka menjumpainya dan memberi dia satu ciuman terakhir dan membiarkan dia terbang. Cerita tamat, jangan lupa subscribe ya. Senang cerita.